Pastinya kita akan meneruskan untuk segmen yang berikutnya iaitu berkenaan dengan persediaan menghadapi pengurangan subsidi barang. Ya, bersama dengan kita di studio yang akan terangkan dengan lebih lanjut lagi iaitu Encik Faiz Azmi selaku Perundi Kewangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi Encik Faiz sebagai permulaan, apa itu subsidi barang harian? Okey, subsidi barang harian ni adalah satu inisiatif yang dibuat untuk memudahkan rakyat Malaysia nak beli barang-barang harian, makanan lah, telur, minyak masak dan juga ayam lah contohnya sekarang ni, dengan harga yang berpatutan. Bukan murah ya, tapi berpatutan. So jadinya subsidi itu diberikan untuk ayam kepada pengeluar. So sebab pengeluar akan ada kos-kos dia. So whatever kos yang tinggi, dia akan pas balik kepada pengguna. Jadi bila dia diberikan subsidi, kos dia rendah dan diharapkan dia punya harga jualan itu akan direndahkan. Kerajaan pun kata kami dah bagi subsidi. So bila dah bagi subsidi, kami akan letakkan ceiling harga ceiling RM8.90 1 kg. Tapi ada isu di situlah baru-baru ini di mana walaupun subsidi diberikan, ada dua benda berlaku ya. Satu, dia kata tetap harga kos kami terlalu tinggi sampai kami tak boleh nak supply. Jadi dia ada urut-urut lah mengatakan dia hold the stock. Maknanya dia tahan, dia tak nak jual. Sebab tu ada kekurangan ayam hari tu. Dah lah raya pula tu. Itulah mencabar tau. Betul. Lepas tu ada juga urut dia kata dia pergi ekspor ke luar negara pula. Alamak. So jadinya dah dapat subsidi tapi pergi ekspor. Itu masalah dia bila kita buat macam ini. Itulah yang kita nak discuss pada hari ini. Okey. Kita nak memberi pemahaman yang jelas kepada masyarakat di luar sana berkenaan subsidi ini. So, pastinya isu ataupun perkara berkaitan subsidi ini agak hangat diperkatakan di media sosial kebelakangan ini ya. Dan juga banyak juga sebenarnya berita-berita palsu yang tular di luar sana. Jadi jangan kita mudah mempercayai berita-berita yang disebarkan di media sosial khususnya berkenaan subsidi ini. Jadi untuk kita memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, mungkin Tuan boleh memberi penjelasan mengapakah subsidi ini diberikan untuk tertentu ataupun barangan-barangan tertentu ini. Okey, barang-barang tertentu yang kita tengok adalah macam ayam. Ayam ada, tapi daging-daging lain, protein-protein lain tak ada. So ayam ni dijadikan macam-macam lah, macam makanan ruji. Macam nasi mesti ada ayam. Takkan nak makan nasi kosong. So jadinya dalam banyak-banyak makanan yang dipilih adalah ayam dan telur ayam. Saling berkaitan. Macam makan nasi lemak dengan ayam, telur mesti ada. Kalau tak minta order extra pun mesti kita akan dapat telur kecil tu yang dipotong separuh. Dulu separuh, sekarang dipotong suku pula. Dia bagi kita suku kecil tu. Kalau dapat yang kuning tu dapatlah, alhamdulillah. Kalau tak dapat minta maaf. So jadinya serta makanan sajalah. Termasuklah minyak masak pula. Jadi nak masak ayam dan nasi pula. Nak masak ayam tu kena ada minyak masak. So nampak tak? Dia subsidi diberikan kepada makanan-makanan yang kebanyakan rakyat Malaysia boleh makan. Semua orang boleh makan ayam. Ada orang tak boleh makan daging. So ayamlah dipilih. So jadinya dia memudahkan pemakanan untuk satu keluarga. Dan kita kena tahu, nak membesarkan anak, membesarkan keluarga, mesti ada sumber protein. So tak boleh tak ada sumber protein. So ayamlah dan telur yang dipilih sebagai satu sumber protein. Baik. Dan seperti mana yang kita kongsikanlah antara hanya beberapa bahan sahaja yang diberikan subsidi berkenaan dengan bahan-bahan mentah ini. Jadi kenapa bahan-bahan tertentu saja yang dipilih? Okey, sebab macam kita cakap tadi, kalau nak subsidiskan semua, jenuh lah. Jenuh sangat. Yes, nak subsidiskan itu ini. Jadi kerajaan pilih sesuatu yang memang jadi uji. Contohnya, kalau kita kata rendang, selalunya kita cakap rendang ayam dan rendang daging. Nasi lemak ayam dan nasi lemak daging. So jadinya ayam dipilihlah untuk memudahkan. Dan sekali lagi bila kita subsidiskan ayam, telur pun dapat benefit sekali lah. Sebab dia dalam bidang, dia in fact benda yang samalah ibu dan anak dia. There you go. So tapi tahun lepas waktu ada isu-isu kenaikan harga, kerajaan pun introduce subsidi untuk minyak masak. So tapi itu benda baru sebenarnya dan dia akan dilupuskan dalam masa terdekat ni lah, sekali dengan pelupusan subsidi untuk ayam dan telur. Jadi dalam situasi semasa sekarang ini, bagaimana untuk kita menjangka terhadap isu pengurangan subsidi yang akan berlaku dalam masa terdekat ini? Okey, ada banyak cara. Ada orang kata
kurang makan ayam, kurang makan telur. Tak boleh. Susah tu. Dalam banyak-banyak benda, makanan jangan dikurangkan. Terutama sekali kalau ada anak-anak kecil. Kita jangan jangan berkira-kira dengan pemakanan anak-anak. Sebab anak-anak terutama sekali tengah nak membesar tu, dia perlukan as much protein yang diperlukan. Tapi ada juga orang kata, kerjalah lebih masa. Alamak, 9 sampai 6 tak cukup ke? Nak pergi kerja tu pun 1 jam. Sekarang ni dengan keadaan jam, 1 jam setengah. Dia baru pergi, balik pun kena habis bila nak rehat, bila nak bersama dengan keluarga. So dari segi nak increasekan, nak menambah baikkan kita punya income dengan nak mengurangkan kita punya kos-kos bulanan. I bukan nak kata tak setuju, tapi I rasa lebih baik kat tengah-tengah ni kita punya personal finance management. Maknanya kita kena tahu exactly apa yang penting, apa yang tak penting. Yang penting pemakanan, itu jangan potong. Jangan sampai anak kata, Mama kenapa minggu lepas dapat 2 ketua ayam untuk abang, sekarang ni dapat suku. Bila dia berbunyi tu, kita dah buat salah kepada dia dan keluarga kita lah. Bukan anak-anak je, kadang suami atau isteri pun kata, bang mana ayam ni, kenapa yang separuh je, dulu beli 1 ekor, sekarang beli separuh. Jadi apa yang kita boleh control adalah kita punya perbelanjaan untuk benda-benda lain yang maybe tak essential. Bukan keperluan. Contohnya subscription TV ke, ini kita boleh kurangkan. Jalan-jalan makan luar boleh kurangkan untuk makan di rumah. Shopping tu boleh kurangkan. Shopping, yes. Alamak. Okey, dan itu antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Sebaliknya, jangan kita kurangkan makanan, tetapi kurangkan daripada barang-barang yang tidak perlu untuk kita beli. Betul. Itu yang perlu kita lakukan. Okey, dan bila perkara ini berlaku, apa yang boleh kita expect lah daripada ke atas kehilangan subsidi atau inflasi ni? Apa yang boleh kita harapkan ataupun menjangkakan? Kita harapkan yang terbaik, tapi kita jangka yang terburuk. Itu kita punya polisi. Maknanya kita harap yang terbaik, kita doa yang terbaik. Tapi kita kena jangka, kita kena prepare, kita kena bersedia untuk yang terburuk. Dan jangkaan saya adalah dulu ayam tu ada subsidi. Harga pun dia masih melonjak, dia nak tolak ceiling price tu sampai ada tempat dia jual RM13 1 kg. Waktu tu masih ada ceiling price. Dia langgar je, tak apa, sebab dia kata dia tak mampu untuk jual pada harga yang lebih rendah. Lepas tu sekarang ni ceiling dah tak ada. So suka hati dia nak float kan. Float tu maknanya dia akan ambang-ambangkan dia. Okey, boleh tinggi boleh rendah, boleh tinggi boleh rendah. Sama juga dengan minyak masak. Sebab minyak masak ni lagilah sebab dia adalah satu komoditi. Ayam ni kalau kita ekspor pun kita ekspor ke Singapura, ke negara dekatlah, tak terlalu jauh. Tapi minyak masak ni dapat daripada CPO, crude palm oil. So crude palm oil ni adalah satu komoditi dunia. So bila dia naik, pengeluar-pengeluar, contoh I bagi contoh macam company-company Sam Darby Plantation, dia ada upstream dan downstream, dia seronok. Yes. Tapi yang kena adalah rakyatlah, sebab dia harga minyak akan float naik juga. So macam mana pun nampak macam dia akan naik. So kita kena anggap yang terburuk, which is kita punya kos-kos semua akan naik. So tak bolehlah kita samakan waktu sekarang ni dengan waktu dulu. Cuma macam saya cakap tadi lah, makanan jangan kurang. Yang lain kurang tak apa. Kereta kurang tak apa. Jalan-jalan kurang tak apa. Makanan jangan kurang. Sebab nanti bila dia kurang makanan, ketumbesaran dia akan kurang jugalah. Kita tak nak benda itu berlaku. Betul. Terbantut kan anak-anak terbantut. Dan akan mengganggu semualah untuk pembesaran anak-anak kan. Itulah perkara yang penting perlu kita ketahui untuk persediaan kita bersama jugalah kan. Betul. Jadi bagaimana Tuan dari segi persediaan ataupun dari segi pihak pemain-pemain industri domestik ini, bagaimana peranan daripada pihak mereka sendiri untuk mungkin mereka boleh meningkatkan kadar pengeluaran hasil makanan, sekaligus mungkin ianya dapat memberi sedikit impak untuk menurunkan lagi isu kenaikan harga barang ini. Okey, dari segi itu kita kena faham mereka ni adalah business owner. Business owner, mereka berniaga. Tak ada siapa nak berniaga hilang duit. Dia bukan buat charity, dia bukan buat kerja amal. Dia macam mana pun kan ada profit. Kalau ada profit tu dia boleh potong sikit untuk buat kerja amal. CSR, Corporate Social Responsibility, boleh, tak ada masalah. Silakan dia akan dapat nama. Dia ni baguslah. Dia belanja itu, belanja ini. Tapi macam mana pun dia tak boleh buat CSR tu kalau tak ada profit. So jadinya kita tak boleh salahkan dia untuk mengambil keuntungan. Itulah as long as keuntungan, selagi keuntungan itu adalah dalam keadaan yang legal, dalam keadaan yang benar, tak melanggar undang-undang, tak ada masalah. So, yang perlu memainkan peranan adalah kita sebagai rakyat untuk pantau mereka. Okey, sebab ada macam tadi tu, memang harga ceiling dah tak ada. Tapi kalau ada kenaikan harga, kerajaan ada minta jugalah. Siapa-siapa yang boleh report kenaikan yang mendadak, tolong report. Sebab walaupun pantauan dibuat, tapi
rakyat jugalah yang kena buat report tu supaya dua-dua boleh bekerjasama. Ya, Tapi betul. kita sebagai rakyat dan kita sebagai kerajaan cuma memantau, business owner di sini untuk buat duit, kita yang menerima, kita pun kena mainkan peranan. Semua ada mainkan peranan masing-masing, tapi kita tak bolehlah expect business owner ni, penternak ni sacrificekan masa, risiko dia semata-mata untuk kita saja. Dia pun ada dia punya hak, kerajaan ada hak dia, rakyat pun ada hak kita masing-masing. Maksudnya bila kita berada di pasar raya perlu untuk mengambil masa sedikitlah untuk buat perbandingan harga kan. Tapi kalau sampai pasar raya tu takut dah terlambat. Kadang-kadang dah ada orang kata saya pergi pasar raya A, ayam dia mahal. Dia terus pergi pasar raya B. Sebab bila dia pergi pasar raya B takkanlah nak beli ayam kat sini. Patah balik. Nak beli beras kat sini, minyak masak kat sini. Itu tak efisien dah. Duit minyak, duit masa pun satu sos. Masa pun kena fikir tu kan. Betul. Satu kedai tu ada pekedai saya bagi tahu ya. Okey. Dia memang jual ayam dia murah. Memang dia murah. Dia tahu. Kita dah nampak dulu. Orang lain jual RM8.9, dia jual RM7.5. Dia letak dalam brosur. Sebab bila dia jual ayam tu murah, ada barang lain yang dia nak jual juga yang dia tak akan bagi diskaun. Dia akan ada margin dia yang terbaik. So kita panggil dia loss leader. So dia memang sengaja jual murah untuk satu-satu barang yang hot. Ayam dia RM7.9. Wow, kita pergi. Tapi dah pergi, kita belilah beras lah. Itulah anak-anak nak mainan, memang benda tu berlaku. Itu adalah business owner punya hak untuk bermainkan marketing. Kita punya hak adalah strategi dia. Kita punya hak adalah bukan hak lah. Kita punya hak kita untuk memilih. Sukatilah dia tak ada paksa kita pergi sana, tapi kita kena pandai untuk memilih. Betul lah ayam dia murah, tapi kita nak beli Milo for example, contohlah coklat susu ke, mahal lah kat sini, kita pergi kedai lain, kita buat kira-kira. Boleh buat kira-kira di rumah, tak perlu pergi sana baru nak beli, baru nak pilih. Buat kira-kira di rumah kemudian baru keluar untuk dapatkan barangan tersebut. Okey. Dan adakah perkara ini berlaku hanya di negara kita sahaja ataupun di negara-negara luar juga, bagaimana? Oh, memang tidaklah. Inflasi makanan berlaku di seluruh dunia, terutama sekali dunia yang negara-negara yang banyak import makanan. Tapi to be honest kebanyakan negara memang tak akan buat semua pemakanan dia di satu-satu negara. Contohlah, kalau kita di negara Middle East, dia punya ikan dia kena import. Kalau dia nak makan ikan, dia tak boleh produce sendiri pun. Kalau ada pond pun tak efisien. So dia akan produce benda lain, contohnya kurma lah untuk dieksportkan. Orang lain akan eksportkan dia punya daging ke sana pula. So itulah konsep globalization. Masalahnya yang berlaku adalah pada 2 tahun lalu lah. Ada COVID dan what not. So bila benda tu berlaku, dia akan affect the whole logistik di dunia. Dan bila benda tu berlaku, ramai orang terkejut, tiba-tiba seorang ni nak blok eksport pemakanan dia, gandum dia. Okeylah, dia ni nak retaliate, dia nak balas balik. Okeylah, kita pun nak blok kita punya. Dah semua orang nak kita pun ada blok kita punya pengeksportan of ayam, tapi ada sebabnya, sebab kita sendiri tak cukup. Betul. Tapi sekarang ni dah cukup, insya-Allah akan buka balik. Dari segi inflasi, negara-negara luar menghadapi inflasi yang jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Ada yang 8%, 9% untuk pemakanan So kita dari segi itu tidaklah terlalu teruk. Inflasi ni memang akan berlaku macam mana dari tahun ke tahun, tapi kena faham dia bukan tunggu setahun baru harga naik, tunggu setahun baru harga naik. Tak, dia akan berlaku sepanjang masa. Even hari ni pun harga roti boleh naik, harga itu boleh naik. Kita kena expect kita tak boleh kata kenapa benda naik, kita nak salahkan orang lain. Tak boleh. Sebab benda tu memang akan berlaku. Kalau nak salahkan, ada cara dia. Channel yang lain lah. Melalui pemilihan ketua-ketua kita ke. Itu contohnya. Tapi dari segi kewangan, kita ada hak untuk jaga kita punya kewangan. Itu saja yang kita boleh buat. Kita buat yang itu dulu. Ada orang kadang-kadang komplain komplain tu ini mahal. Kita tengok handphone dia, wow, handphone dia RM6,000. Saya pun tak pakai RM6,000 pada handphone. Contohnya lah. Itu contohnya lah kan. Dia macam tertusuk contoh tu. Okey, itu perbandingan lah untuk kita menentukan bagaimana dari segi keperluan dan juga kemahuan kita, khususnya dalam kita meneliti berkenaan soal subsidi ini. Okey, Tuan mungkin boleh memberikan penjelasan lebih lanjut untuk pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat di luar sana. Yang seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ni ada satu mesej berantai yang tular di media sosial menyatakan bahawa selepas 31 Julai ini barang-barang akan naik semua harga disebabkan pemansuhan subsidi oleh pihak kerajaan. Tapi pernyataan itu tidak benar sama sekali kerana kerajaan tidak menghapuskan semua subsidi, hanya melibatkan beberapa barangan seperti ayam, telur ayam dan juga minyak masak, dan itu pun subsidi itu telah diperkenalkan ketika negara berdepan dengan tempoh pandemik. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan berkenaan situasi ini, Tuan. Betul. Masa berantai itu memang kita nampak, and dari segi pengguna pengguna memang takut.
Benda ni naik sikit dia, semua benda dah naik. Contohnya OPR naik. Bila OPR naik, yes, kita punya kos pinjaman tu akan naik. Tapi bukan semua benda akan naik. Jadinya kita kena berhati-hatilah sebab bila kita tengok benda ni dalam isu governance, kerajaan memang memerlukan buat sesuatu. Contohnya ayam ni, pemasuhan ni perlu dibuat sebab dia rasa 700 juta ringgit tu lebih baik digunakan untuk tempat-tempat lain. Jadi kita tak boleh kritik surface saja. Kita kata, oh, pemasuhan ni masuk ni, benda naik. Lepas tu kita kata benda ni tak bagus. Dia 700 juta tu boleh digunakan untuk benda-benda lain. Benda-benda contohnya subsidi darat kepada orang yang betul-betul memerlukan secara cash. Sebab ada setengah orang kat sana, dia duitnya banyak. Tapi dia bayar ayamnya sama dengan orang yang lebih memerlukan pada harga yang sama, pada harga siling contohnya. Ataupun sama juga dengan benda-benda lain yang telah disubsidikan. So jadinya, bila subsidi ini dimasukkan untuk ayam lah contohnya, harga dia maybe akan naik, tapi saving daripada subsidi yang tidak diberikan boleh disalurkan kepada orang yang memerlukan secara direct. Itulah yang kita nak sebenarnya. Betul. Okey, jadi yang ini antara perkara yang perlu kita ambil kira. Jangan kita terus menghukum kan bila kita melihat satu perkara tu. Mungkin kita tidak bersetuju dengan perkara tersebut terus menghukum pada satu perkara kan. Betul. Jadi ini perkara yang perlu kita ambil kira kepada semua, khususnya rakyat Malaysia lah berkenaan dengan subsidi barangan ini.